Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين واهدنا إلى سواء السبيل يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat bertemu semula kepada pelajar Masjid Darul Ma'mur dalam pelajaran Tauhid dengan kitab Aqidatun Najin. Jadi pada hari ini kita akan sambung pelajaran ini daripada muka surat 85 yang mana tajuknya ialah kalam dan keterangannya. Jadi sebagaimana kita tahu, untuk kita mengenal Allah Ta'ala, lebih dahulu kita mesti mengenal dia bahawasanya Allah Ta'ala itu memang wujud. Artinya Allah Ta'ala itu memang ada. Ada Tuhan yang dikenal oleh orang-orang mukmin dengan pengenalan nama Allah. Jadi Allah Ta'ala itu tetap wujud. Itulah sifat yang pertama sebagai sifat nafsiyah. Kemudian wujudnya itu bagaimana? Adakah wujudnya sama dengan kita atau tidak? Inilah yang mana kita percaya bila kita kenal wujudnya tiada permulaan atau qidam, tiada kesudahan iaitu baqa, tiada persamaan dengan sesuatu yang boleh menjadi syirik kepadanya, yang digelar dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kemudian juga sifatnya ialah berdiri sendiri, artinya tidak memerlukan yang menjadikan dan tidak memerlukan pertolongan benda lain. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Kemudian sifatnya ialah esa, artinya tidak ada komponen-komponen untuk zatnya dan tiada benda yang lain yang sama dengannya, yang mana yang dikenal dengan wahdaniyah, itu esa. Itulah dipanggil 5 sifat ini: qidam, baqa, mukhalafah lil hawadith, qiyamu ta'ala binafsi, dan wahdaniyah dipanggil sifat-sifat salbiyah. Artinya sifat-sifat yang menolak benda yang boleh menyerupakan dengan manusia, menolak daripada permulaan, menolak daripada adanya kesudahan, menolak adanya persamaan, menolak adanya keperluan kepada yang lain atau hajat kepada yang lain, dan menolak kepada adanya berbilang-bilang. Kemudian kita kenal Allah Ta'ala itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Maknanya kalau manusia kita tahu ada sifat sempurna, jadi Allah Ta'ala tentunya lebih yang patut atau lebih aula, lebih utama ada sifat sempurna. Jadi sifat sempurna itu ialah sifat kudrat, Allah Ta'ala berkuasa segala-galanya. Sifat iradat, Allah Ta'ala membuat satu ialah dengan kehendaknya. Kemudian ilmu, Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya, yang dulu, yang kemudian, dan yang akan datang. Allah Ta'ala juga mempunyai sifat hidup, iaitu Allah Ta'ala hidup tanpa nyawa, tanpa nafas, tanpa berhajat kepada sesuatu, iaitu hayat. Dan Allah Ta'ala mesti ada sifat sama, mendengar, kemudian basar, melihat, dan kalam. Itulah yang digelar sifat ma'ani. Makna sifat-sifat ma'ani ialah sifat kudrat, ilmu, hayat, iradat, sama, basar, dan kalam.
Jadi pada hari ini di muka surat 85 tajuk kalam dan keterangannya. Artinya kita telah melalui huraian-huraian sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama dan basar. Dan hari ini adalah sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, artinya mendengar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalam makna berkata-kata. Jadi kalau manusia berkata-kata, takkanlah Allah Ta'ala tidak berkata-kata. Ini Allah Ta'ala bisu. Itu adalah mustahil kan. Jadi begitulah. Wajibnya sifat-sifat Allah Ta'ala ini mempunyai sifat kalam. Kata musannif, wal kalamul ladzi laysa biharfin wala sautin ويتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات. Artinya, dan kalam yang tiada dengan huruf dan tiada suara dan ta'alluq ia dengan barang yang ta'alluq dengan dia oleh ilmu daripada sekalian yang dita'alluqnya. Jadi pengarang mengatakan di sini sifat Allah Ta'ala ialah kalam. Kalam artinya berkata-kata. Bagaimana jenis kata-katanya? Kalau kita berkata macam saya sekarang ini berkata-kata, tentunya ada suara, ada huruf untuk dicipta perkataan saya. Kalau tidak, tak ada orang boleh faham apa yang saya nak kata. Jadi maknanya Allah Ta'ala berkata-kata tapi tak ada huruf. Tak boleh, makna tak boleh ditulis hurufnya, kata-kata Tuhan begini dengan huruf. Artinya tak adalah keluar ha, keluar jim, keluar sin. Begitulah huruf-huruf yang ada dalam perkataan. Dan juga tidak ada suara. Macam saya berkata sekarang ini ada suara baru didengar, tapi Tuhan berkata-kata tanpa suara. Begitulah makna ataupun pengertian Allah Ta'ala berkata. Tiada mempunyai huruf dan tiada mempunyai suara. Itu satu perkara. Kedua, ta'alluq sifat kalam ni juga sama dengan ta'alluq sifat ilmu. Artinya berkata dengan dengan ta'alluq sifat ilmu berta'alluq kepada semua hukum akal. Maksud hukum akal ni ialah kita tahu ialah hukum wajib, mana mesti ada, hukum mustahil mesti tiada, dan hukum harus. Boleh ada, boleh tidak, atau boleh terjadi, tidak boleh terjadi, itu harus. Jadi ta'alluqnya sama dengan ta'alluq ilmu. Kerana kita boleh rujuk kepada ta'alluq ilmu, itulah juga ta'alluq sifat kalam. Itulah pengertian yang boleh dipaham daripada kata pengarang kitab ini. Artinya, yang ketujuh daripada sifat ma'ani ialah penghabisan segala sifat ma'ani yang tujuh itu kalam, iaitu sifat yang wujudiyah, yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala yang maha suci daripada huruf dan suara, dan maha suci daripada terdahulu dan terkemudian, dan lahan dan sahih dan i'rab, yakni berubah dan berinlat, yakni ditukar dan hafaz dan lain daripada yang demikian itu. Itu sifat kalam Allah Ta'ala. Artinya ia sifat yang wujud, memang ada sifatnya. Artinya zat, kemudian sifatnya ialah ada kalam. Allah Ta'ala bersifat kalam, artinya berkata-kata. Kata-kata Allah Ta'ala ini tidak ada boleh dibentuk dengan huruf. Artinya seperti mana kata-kata manusia yang kita boleh tengok. Kalau dia kata aku, tentu ada hurufnya. A, Q, itu dalam Rumi. Atau dalam Arab, alif, kaf, waw. Itu hurufnya. Tapi Allah Ta'ala tidak begitu. Kemudian tidak ada suara. Kalau kita lihat
makhluk bila berkata-kata kita dengar dengan suaranya, dengar ada suaranya, tapi Allah Ta'ala tidak ada suara. Jadi kalam ini sifat yang bergantung pada zat. Artinya dia tak ada sendiri begitu. Jadi dia mesti bergantung pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Ta'ala bersifat kalam. Jadi kalamnya kalau bila tidak ada huruf, mana tidak adalah hukum-hukum seperti hukum mubtada, khabar, i'rab dan benda-benda yang boleh biasanya pada manusia. Iaitu seperti mana tidak adalah mana Maha Suci Allah Ta'ala ada kalamnya yang lahan, maknanya pelat ataupun tak benar, dan ada kalam yang sahih, yang betul, yang lurus. Seperti mana kita manusia bila berkata, ada kata-kata yang lurus, bagus, dan ada kata-katanya pula ada lahan, iaitu ada tidak betul, iaitu ada pelat-pelat, menyebut huruf, umpamanya menyebut za jadi zai, menyebut huruf ha jadi jim dan sebagainya lah. Itu semuanya mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga kalamnya tadi adalah tidak ada langsung, boleh didengar, boleh ada huruf-hurufnya. Itu kita fahamlah, maknanya lain daripada kalam kita ni. Lain daripada kalam kita ni. Tak adalah Tuhan dulunya tak bercakap, kemudian baru bercakap. Macam kita dulu masih kecil tak boleh cakap, tapi bila dah besar baru kita boleh cakap. Tuhan tidak begitu. Tetap cakapnya tetap ada. Maka ta'alluq ia dengan barang yang ta'alluq dengan dia oleh ilmu daripada segala yang wajib dan yang jaiz dan segala yang mustahil. Jadi ta'alluqnya sama juga dengan ta'alluq ilmu yang mana kita telah lalui, iaitu sifat ilmu bertakluk kepada yang wajib, kepada yang mustahil dan kepada yang jaiz atau yang harus. Jadi kalam pun begitu juga. Mana Allah Ta'ala bercakap dengan sesuatu yang wajib. Artinya seperti mana Tuhan memerintahkan kepada seorang. Jadi cakapnya Allah Ta'ala itu perintah, mana sesuatu yang wajib. Bercakap pada yang mustahil, mana Allah Ta'ala mengatakan bahawasanya kalau Allah Ta'ala mustahil mempunyai anak, mempunyai isteri, sebagainya, Allah Ta'ala cakap begitu. Itu semuanya benda yang mustahil. Dan benda yang harus, iaitu Allah Ta'ala bercakap tentang perkara yang akan diadakan kemudian, seperti bercakap tentang manusia akan ditempatkan di syurga atau neraka. Itu semuanya harus bagi Allah Ta'ala nak taruh di mana manusia. Inilah perkataan Allah Ta'ala, ta'alluqnya sama dengan ta'alluq ilmu. Tetapi ta'alluq ia akan sebagai ta'alluq dilalah. Artinya menunjuk, tiada ta'alluq inkishaf. Jadi kalau ilmu ta'alluqnya, maknanya bila Allah Ta'ala mengetahui, sifat ilmu itu ialah menyingkap benda yang dia tahu. Benda yang dia tahu semua disingkap daripada tak tahu. Tapi tak ada bermula tak tahulah. Tapi makna ta'alluqnya ialah penyingkapan. Kerana ilmu makna mengetahui. Jadi bila mengetahui makna menyingkap benda yang patut tidak diketahui. Tapi dia mengetahui. Itu cara ta'alluqnya. Sementara kalam ni ta'alluq dilalah. Maknanya bila Allah Ta'ala bercakap ni, dilalahnya apa? Artinya apa dalil yang menunjukkan kepada apa, ataupun apa perkataannya tadi mengarah ke mana. Itu maknanya dilalah. Mungkin dilalah kepada perintah, dilalah kepada menegah, dilalah kepada tidak ada perintah, tidak ada menegah. Itulah makna maksud dilalah. Mana apa saja perkataannya, bila Tuhan cakap aqimis salah, maksudnya dirikan sembahyang, itu dilalahnya dilalah perintah. Bila cakap la taqrabu az-zina, misalnya jangan dekati zina, itu makna dilalah. Apa ni dilalah artinya menunjukkan kepada tegahan.
Itu kalamullah menunjukkan kepada tegahan. Begitulah juga bila Tuhan mengatakan tentang khabar, misalnya khabar tentang orang-orang dahulu, nabi-nabi dahulu, itu dilalah khabar. Begitulah contoh sebagai dilalah tentang kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalau ilmu ta'aluk inkishaf, kalam ta'aluk ialah ta'aluk dilalah. Dan iaitu, yakni kalam itu sifat yang satu tetapi berbagai-bagai ia dengan iktibar segala ta'aluknya, kerana bahawasanya jika ta'aluk ia dengan amar, nescaya adalah ia suruh namanya. Dan jika ta'aluk ia dengan nahi, nescaya dinamakan akan dia tegah. Dan jika ta'aluk dia dengan wa'ad, nescaya dinamakan ia akan dia janji kebaikan. Dan demikianlah dikiaskan dia dan sekalian ta'aluk itu. Ta'aluk ini dipanggil tanjizi qadim, melainkan suruh dan tegah. Jadi begitulah maknanya kalam, berta'aluk kepada benda yang apa yang menunjukkan kepada perkataan. Kalau sekian perkataan itu menunjukkan pada perintah, maka itu amar. Kalau perkataan itu menunjukkan kepada tegahan, dipanggil nahi. Jadi bukanlah maknanya kalam tadi berbanyak, tidak, satu saja, cuma berbagai-bagai penjuru yang dimaksudkan atau yang ditujukan dengan kalam tadi. Jadi daripada kalam tadi boleh jadi kepada perintah, boleh jadi kepada tegahan, boleh jadi kepada janji, itu wa'ad, janji baik, atau janji ataupun kepada ancaman, wa'id, itu boleh jadi, dan boleh jadi kepada khabar. Mana kalam di mana Allah Ta'ala memberitahu kepada manusia begini. Itulah dia sifat kalam. Tapi jangan kita faham kalam Allah Ta'ala berbeza-beza. Mana bila tegar dengan kalam yang lain, bila perintah dengan kalam, tidak, kalamnya satu saja. Jadi tanjizi atau dia ta'aluk dia asal kalam ni tanjizi qadim. Artinya pelaksanaan yang qadim, makna wujud pada zaman qadim. Dia tak ada hadis, makna seperti sifat kudrat misalnya. Dia ada ta'aluk ta'aluk kepada tanjizi qadim, tanjizi hadis. Tapi sini tanjizi qadim saja. Mana daripada awalnya memang begitu, tidak berubah. Tidak ada berubah pada kemudiannya dan sebagainya. Itu tanjizi qadim. Melainkan suruh dan tegah. Melainkan suruh dan tegah, kerana benda yang disuruh ni atau yang ditegah ni akan berlaku kemudian, ataupun ditegah setelah ada benda-benda yang patut ditegah, ada patut yang suruh disuruh, itu terkecuali. Daripada Asy'ariyah, maka bagi keduanya itu ta'aluk suluhi qadim, keduanya dahulu daripada wujud segala mukallaf, dan tanjizi hadis, keduanya kemudian daripada wujud mereka itu. Saya ulang baca balik. Dan demikianlah dikiaskan, maknanya dikias dia dan sekalian ta'aluk ini, ta'aluk tanjizi qadim, iaitu kepada kepada ta'aluk seperti ilmu tanjizi qadim, melainkan suruh dan tegah, kecuali suruh dan tegah tidak termasuk dalam tanjizi qadim. Daripada Asy'ariyah, mana pengikut Asy'ari, Imam Asy'ari, maka bagi keduanya itu ta'aluk suluhi qadim, ta'aluk suluhi qadim. Maka bagi keduanya itu ta'aluk suluhi qadim. Mana selain daripada ta'aluk tanjizi qadim, mengikut pendapat Asy'ariyah atau pengikut Asy'ariyah, dia juga berta'aluk kepada suluhi qadim.
Bila kita katakan suluhi qadim ni, maknanya kesesuaian, kesesuaian yang akan berlaku. Itu dipanggil suluhi qadim. Sesuainya begini. Suluhi qadim keduanya daripada wujud segala mukallaf. Maknanya wujudnya mukallaf, wujudnya manusia tadi adalah ta'alluq sifat Allah Ta'ala mewujudkan manusia untuk mengatakan seperti kun fayakun misalnya adalah pada suluhi qadim, iaitu pada suluhi hadis, suluhi qadim, ya betul, suluhi qadim, yang mana wujudnya tadi adalah kedua-duanya ini, mana suluhi qadim, tanjizi qadim dan suluhi qadim, wujud segala dahulu daripada mukallaf, mana daripada benda yang diwajibkan, dan tanjizi hadis, keduanya kemudian daripada wujud mereka itu. Jadi ada ta'aluk kepada tanjizi qadim, iaitu sebelum wujud sesuatu yang mukallaf atau yang diwajibkan untuk dibuat, kerana kalam ni ialah bercakap kepada benda makhluk untuk mewajibkan ataupun menegah. Jadi maknanya daripada tanjizi suluhi qadim, mana boleh jadi akan berlaku. Sekiranya misalan orang tu mati lebih dahulu, mana tak berlakulah kalam perintah kerana dia dah mati. Misalnya seperti anak, misalnya anak masih kecil, belum lahir dah meninggal. Jadi kalam Allah Ta'ala tidak bertakluk kepadanya kerana apa? Kerana tidak sesuai, kerana dia sudah sudah meninggal. Macam mana nak takluk kalam kat situ? Jadi begitulah juga kalau sekiranya orang sudah dewasa lalu dapat perintah seperti perintah sembahyang, perintah zakat dan sebagainya, maka perintah itu menunjukkan ia sesuai akan dicakapkan oleh Allah Ta'ala kepada orang itu. Itulah maksud tanjizi hadis. Jadi saya rasa cukup untuk ini, minggu ini. InsyaAllah kita akan sambung di minggu hadapan. Maka terima salam daripada saya dan pengurusi Masjid Darul Ma'mur, dan mengharapkan tuan-tuan sekalian sentiasa menyokong kepada Masjid Darul Ma'mur seberapa yang terdaya demi untuk meneruskan khidmat-khidmat daripada masjid tersebut. Hingga bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.